dan dengan rasa berat hati. Menurut ESM Go, peralihan pucuk pimpinan yang lancar dan sistematik adalah anak kunci kepada kemantapan Singapura dan beliau memilih untuk bersara sebagai anggota parlimen sekarang ketika beliau sihat dan menyaksikan peralihan penggantinya di Marine Parade. Encik Go menyarankan agar Dr. Tan Si Leng mengambil alih tempatnya di Marine Parade selepas diberi tunjuk ajar dalam sesi menemui rakyat sejak sekitar 2 tahun lalu. Perdana Menteri Lee Hsien Loong menerima keputusan ESM Go untuk bersara dengan rasa sedih. PM Lee juga menarik perhatian tentang sumbangan Encik Go kepada Singapura dan mengucapkan terima kasih kepada ESM Go atas khidmat cemerlang sepanjang hayat. Lebih banyak liputan menjelang pilihan raya umum menyusul selepas ini. Mengenai COVID-19 pula, ujian mengesahnya ke atas mereka yang mengalami ARI akan diluaskan. Jimat tenaga dan wang hanya dengan Mitsubishi Electric Starmax Aircon mudah dibersihkan dan tiada bunyi bising. Marilah kita bekerja sama dengan rakan-rakan sekerja di tempat kerja. Pastikan ada jarak selamat antara kita. Ia akan membantu untuk menjamin keselamatan kita semua. Sikap prihatin boleh melindungi insan yang paling penting dalam hidup kita. Marilah kita memainkan peranan kita. This is Effendi. Every morning it takes him 90 minutes to get ready for work and get his coffee. In 50.39 seconds, he finishes it just like our Olympic champion. But like the fastest MMA knockout in history, his day is going to be put to the test. Hey, Fendi, what's the fastest F1 pit stop timing? 1.88 seconds, Germany, lap 46. Don't get left behind. Get ahead of the action only on espn.com.sg. Selamat datang ke Sakuntalas, destinasi pilihan anda untuk makanan Indian fusion. Makan bersama keluarga, hantar ke rumah atau dapatkan khidmat catering untuk majlis anda. Penghantaran seluruh Singapura. Hubungi kami sekarang. This week on Kin. Yes, you keep reminding us that you're the Queen of Hearts. How big is that heart of yours? 30% of the sales from Mira's debut fashion line? You call that help? Well, let me... All right. It's time for my towel now. Kin, Mondays to Thursdays on 5. More episodes of Kin are available on demand for free on MeWatch. Brought to you by Mitsubishi Electric Starmax Air Conditioner. Selamat berjumpa lagi dan kita beralih dahulu ke liputan mengenai COVID-19. Bermula 1 Julai ini, Kementerian Kesihatan akan meluaskan ujian COVID-19 terhadap semua individu berusia 13 tahun ke atas yang mempunyai jangkitan pernafasan akut atau ARI. Sebelum ini, ujian tersebut hanya dijalankan ke atas mereka yang berusia 45 tahun ke atas. Jawatan kuasa berbilang Kementerian MTF mengumumkannya dalam sidang media petang tadi. For us to pick up COVID-19 cases among those with acute respiratory infections early, we have started to test those aged 45 years and above with ARI upon their first presentation to doctors, rather than to wait for a period of time when they have a prolonged ARI. So we are going to test them. Bagi memastikan pesakit dengan tanda-tanda jangkitan pernafasan akut diberi rawatan dengan baik, geran sekali bernilai $10,000 akan diperuntukkan kepada setiap klinik kesediaan kesihatan awam atau PHPC. Menteri Pembangunan Negara Lawrence Wong yang juga pengerusi bersama MTF pula mengesahkan buat setakat ini sekitar 120,000 pekerja asing di dormitori sudah bebas COVID-19. Menjelang akhir bulan depan pula, Encik Lawrence berkata 80% daripada pekerja asing di dormitori dijangka pulih daripada COVID-19. So, by the end of next month, we would have covered
quite a large proportion of the workers in the dormitories, and shortly after that, beyond that, we would be able to completely clear all the workers and clear the dormitories, and they would be all the workers we expect would be able to resume work thereafter. Sehingga tengah hari tadi, MOH mengesahkan 113 kes baru COVID-19 di negara ini. Para pemegang permit kerja yang tinggal di dormitori pekerja asing terus membentuk sebahagian besar daripada kes-kes baru itu. 5 kes dalam masyarakat pula terdiri daripada seorang rakyat Singapura dan 4 pemegang pas kerja. MOH akan memberikan maklumat lanjut kes-kes baru itu pada malam ini nanti. Mulai Isnin ini hingga 12 Julai, para penduduk Singapura boleh mengambil sepasang pelitup guna semula secara percuma di 1,200 mesin layan diri di pelbagai tempat seperti di kelab masyarakat dan pusat tukaran bas. Ia merupakan sebahagian daripada inisiatif Steam Mast kelolaan Yayasan Temasek. Para penduduk perlu mengimbas kad pengenalan masing-masing untuk mengambil pelitup itu. Mereka juga boleh mengambil bagi pihak orang lain. Para penduduk juga boleh membeli sehingga 5 pasang pelitup tambahan dengan harga $8 sepasang. Namun mereka perlu menempahnya sebelum 11 Julai. 7 orang dikenakan denda antara $8,000 hingga $9,000 kerana mengadakan pertemuan sosial di Robertson Quay semasa langkah pemutus rantaian jangkitan COVID-19 berkuat kuasa. Setiap daripada mereka mengaku salah terhadap satu tuduhan melanggar peraturan COVID-19. Mahkamah diberitahu bahawa mereka tidak ada sabitan kes sebelum ini di Singapura. Hukuman maksimum bagi kesalahan itu adalah dipenjara 6 bulan, denda $10,000 atau kedua-duanya sekali. Kita kembali ke liputan menjelang pilihan raya umum. Tokoh veteran Parti Pekerja Lau Tia Kiang tidak akan bertanding dalam pilihan raya umum kali ini. Juga tidak bertanding ialah Chen Show Mao dan Peng Eng Huat. Ini diumumkan Setiausaha Agung WP Pritam Singh hari ini dalam satu sidang media. Encik Pritam juga mendedahkan WP akan bertanding di 6 kawasan undi iaitu 4 GRC dan 2 kawasan undi perseorangan. Walaupun tidak bertanding dalam pilihan raya umum kali ini, Lau Tia Kiang, Chen Xiao Mao dan Peng Eng Huat tidak bersara dari politik, kata Encik Pritam. Sebaliknya, mereka akan terus bersama WP dan berkongsi pengalaman luas mereka. The party leadership came to this collective decision with Mr. Lau, Mr. Chen and Mr. Peng some time ago, when all three shared their wish to step down at the end of the current term of Parliament. However, their decision to step down is not a retirement. Encik Lau, 63 tahun, mula menjadi anggota Parlimen pada tahun 1991. Pada 2011, beliau mencatat sejarah apabila pasukannya menjadi pembangkang pertama di sini untuk memenangi kerusi GRC. Menjelaskan lebih lanjut, Encik Pritam berkata pengunduran orang-orang lama itu bertujuan memberi peluang kepada anggota parti lebih muda bagi meraih pengalaman mentadbir majlis bandaran di samping mendapat bimbingan anggota kanan parti itu. Gerald Giam dan Leon Pereira akan mengambil alih tempat Encik Lau dan Encik Chen untuk bertanding di GRC Aljunied. Kedua-dua mereka sebelum ini pernah berkhidmat sebagai anggota parlimen tanpa kawasan undi atau NCMP. Dennis Tan pula akan mengambil alih tempat Encik Peng untuk bertanding di SMC Hougang. Selain itu, WP turut mengumumkan akan bertanding di SMC Punggol West dan 3 lagi GRC iaitu Marine Parade, Sengkang dan East Coast. Ia juga memperkenalkan 4 bakal calon, 2 merupakan muka baru iaitu penganalisis penyelidikan Louis Chua dan pekerja ekonomi gig Muhammad Azhar Abdul Latif. Lulusan NUS dalam bidang sains politik ini memulakan kerjayanya dalam bidang insurans marin, namun ini terhenti apabila beliau terlibat dalam satu kemalangan jalan raya yang hampir meragut nyawanya. So I joined the Workers' Party because I strongly believed in the idea of having a strong alternative voice in Parliament, and my objective is to help the party achieve that target. A strong alternative voice ensures the government is held accountable, transparent in its activities, and to prioritise interest of Singaporeans above all else. I hope to be given the opportunity to help and be the voice for vulnerable and disadvantaged groups in Singapore.
Dua lagi calon adalah Nicole Sia, 33 tahun yang pernah bertanding dalam pilihan raya umum 2011 di bawah Parti Perpaduan